Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada sesi pembelajaran kita pada kali ini kita akan memasuki unit yang ke-9 yang bertajuk Bendera Kebangsaan Malaysia, di mana kita akan membincangkan tentang sejarah bendera negara kita, maksud nama bendera negara kita, seterusnya maksud identiti iaitu simbol dan juga warna yang terdapat pada bendera negara kita. Seterusnya ialah cara untuk kita menghormati bendera negara kita, dan yang terakhir sekali kita juga mestilah mengetahui bendera-bendera kebangsaan negara yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, mari kita terus lihat kepada apakah itu bendera kebangsaan. Okey, bendera kebangsaan ini merupakan identiti sesebuah negara dan juga lambang kemegahan rakyat. Di samping itu juga, bendera kebangsaan merupakan simbol penyatuan setiap individu tanpa mengira kaum maupun agama. Oleh itu, mari kita mengetahui dan memahami sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita. Okey, mari kita lihat kepada sejarah bendera negara kita. Pelajar semua boleh rujuk buku teks muka surat 122. Okey, tahukah anda di mana sebuah pertandingan telah dianjurkan untuk mereka cipta bendera negara kita? Di mana asal usul bendera negara kita ini ialah melalui sebuah pertandingan mereka cipta yang telah dianjurkan pada tahun 1949. Iaitu Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan mereka cipta bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu, di mana sebanyak 373 penyertaan diterima dalam pertandingan ini dan 3 rekaan bendera dipilih pada peringkat akhir. Okey, daripada 373 bendera penyertaan, terdapat 3 bendera yang telah dipilih pada peringkat akhir. Dan akhirnya bendera rekaan Encik Mohamed bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang di dalam pertandingan mereka cipta bendera negara kita. Okey, sedikit pengenalan mengenai Encik Mohamed bin Hamzah. Beliau dilahirkan di Singapura pada 5 Mac 1918. Beliau mendapat pendidikan awal di English College Johor Bahru dan beliau meninggal dunia pada 19 Februari 1993. Okey, gambar di bawah itu ialah gambar bendera rekaan Encik Mohamed bin Hamzah, di mana beliau merupakan seorang arkitek di Jabatan Kerja Raya Johor, di mana bendera rekaan beliau mengandungi 11 jalur berwarna biru dan juga putih dan terdapat bulan sabit dan bintang pecah 5. Okey, ini adalah reka bentuk asal bendera kebangsaan negara kita. Okey, yang seterusnya, reka bentuk yang dipinda. Okey, beberapa pindaan dibuat terhadap rekaan bendera Encik Mohamed bin Hamzah. Maksudnya beberapa perubahan lah. Di antaranya, jalur berwarna biru ditukar kepada warna merah dan mengandungi 11 jalur berwarna merah dan putih. Bendera Persekutuan Tanah Melayu 1950. Pada April 1950, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan, di mana bendera tersebut mengandungi 11 jalur dan terdapat bintang pecah 11, menandakan terdapat 11 negeri di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dan bendera Malaysia sejak tahun 1963, iaitu pada tahun 1963 ini ialah pembentukan Malaysia. Pada 26 Mei, bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor. Pada 16 September 1963, bendera kebangsaan mengandungi 14 jalur dan terdapat bintang pecah 14, menandakan terdapat 13 buah negeri di dalam Malaysia, termasuk satu wilayah persekutuan, menunjukkan ada 14 buah negeri di dalam Malaysia. Okey, selepas kita dah memahami mengenai sejarah bendera negara kita, mari kita mendalami pula maksud nama bendera kebangsaan Malaysia. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 124, di mana nama yang diberi ialah jalur gemilang. Ianya diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1997 bersempena dengan hari ke-40 tahun merdeka. Okey, apa maksud jalur gemilang ni?
Okey, jalur bermaksud satu haluan yang sama untuk menuju kegemilangan bangsa dan juga negara. Di mana kita dalam satu haluan yang sama, kita mestilah bekerjasama dan bersatu padu. Okey, gemilang pula bermaksud bercahaya dan cemerlang. Okey, terdapat juga lagu untuk bendera kebangsaan negara kita iaitu bertajuk Jalur Gemilang. Okey, yang seterusnya kita lihat pula kepada maksud lambang dan juga warna yang terdapat pada bendera negara kita. Okey, terdapat 4 warna yang ada pada bendera negara kita iaitu biru tua, kuning, merah dan juga putih. Okey, biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, simbol perpaduan rakyat. Kuning pula bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Okey, maksudnya kesetiaan kita kepada raja. Seterusnya, warna merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Okey, melambangkan kita ni mestilah berani dalam menghadapi segala rintangan yang akan kita lalui. Yang terakhir sekali, berwarna putih. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Okey, yang seterusnya terdapat 2 lambang pada bendera negara kita iaitu yang pertama anak bulan, yang kedua ialah bintang pecah 14. Di mana anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara kita, manakala bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Okey, itu adalah maksud lambang dan warna yang terdapat pada bendera negara kita. Yang seterusnya, mari kita lihat kepada hormat bendera harmoni negara. Okey, pelajar semua boleh rujuk buku teks muka surat 128 di mana kita akan membincangkan tentang cara penggunaan bendera kebangsaan dengan betul. Okey, yang pertama ialah bendera kebangsaan yang dipamerkan atau dilukis pada dinding mestilah kelihatan seperti di atas. Okey, biru tu di sebelah kiri. Okey, begitu juga untuk bendera kebangsaan yang dijadikan latar belakang tempat berucap. Sekiranya kita menggunakan bendera kebangsaan sebagai latar belakang untuk kita berucap, bendera tersebut mestilah diletakkan lebih tinggi daripada kita dan terletak di belakang orang yang berucap tersebut. Yang seterusnya ialah bendera kebangsaan dalam bentuk gegantung. Okey, dalam bentuk gegantung ini, bulan sabit dan juga bintang mestilah menghala ke atas dan jalur membujur di bahagian bawah seperti dalam gambar yang telah Ustaz sediakan. Okey, yang seterusnya, susunan bendera dalam perarakan. Okey, di dalam perarakan, susunan bendera secara sebaris. Okey, yang pertama secara sebaris. Sekiranya bendera diarak secara sebaris, jalur gemilang hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Okey, kalau sebaris, jalur gemilang di hadapan sekali, mendahului bendera-bendera yang lain. Yang kedua ialah susunan bendera secara sederet. Okey, kalau sederet, jalur gemilang hendaklah diletakkan di tengah-tengah di antara bendera-bendera yang lain ataupun berada di hadapan sedikit dari bendera-bendera yang lain. Okey, itu adalah cara penggunaan bendera jalur gemilang iaitu bendera kebangsaan negara kita dengan betul. Okey, yang seterusnya ialah etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Okey, rujuk muka surat 129. Di mana individu yang melanggar etika penggunaan bendera kebangsaan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Masyarakat perlulah mengetahui dan mematuhi etika tersebut, termasuklah etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Okey, yang pertama mestilah berpakaian kemas. Okey, pakaian kemas. Yang kedua, pastikan bendera tidak meleret ke tanah. Okey, kita letak atas bahu, pastikan bendera tersebut tidak mencecah tanah ataupun meleret ke tanah lah. Yang ketiga, pastikan bendera berada di dalam keadaan yang baik. Okey, pastikan bendera itu betul-betul dalam keadaan yang baik. Yang seterusnya, pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah putus. Okey, kita mesti buat benda ni. Mesti pastikan tali tersebut kuat dan tak mudah putus. Okey. Yang nombor 5 ialah bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Tak boleh nak naik laju-laju. Mesti perlahan-lahan. Perlahan-lahan dengan tertib. Yang seterusnya nombor 6, semasa berkabung, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya. Okey, kalau kita berkabung, bendera dinaikkan sepenuhnya. Seterusnya, kemudian diturunkan semula ke separuh tiang. Okey, bukan naik separuh tiang. Naik penuh dulu, baru diturunkan separuh tiang. Okey, itu untuk berkabung. Yang nombor 7, yang terakhir sekali, apabila bendera sampai sahaja ke bawah, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di bahu. Okey, sama juga. Sebelum naikkan, kita letak atas bahu. Masa bendera sampai ke bawah juga, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di atas bahu supaya bendera tersebut tidak meleret ke tanah atau mencecah tanah.
Okey, itu adalah etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Dan yang terakhir sekali, kita akan lihat kepada bendera kebangsaan negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Di antaranya ialah bendera Malaysia, bendera Thailand, Singapura, Indonesia, bendera Myanmar, bendera Brunei, Kemboja, Timor Leste, Laos, Vietnam dan juga Filipina. Okey, ini adalah negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara dan kita mestilah mengenali dan menghormati bendera kebangsaan negara mereka supaya kita dapat menjaga keamanan sejagat dengan jiran-jiran negara yang terdapat di Asia Tenggara. Dan di samping itu juga dengan mengenali bendera kebangsaan negara mereka, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita di peringkat global. Sekiranya ada orang tanya macam mana reka bentuk bendera negara Thailand, negara Singapura, negara Indonesia, kita boleh jawab bagaimana reka bentuk bendera kebangsaan negara yang terdapat di Asia Tenggara. Dan insya-Allah sebagai kesimpulannya, kita dah lihat tadi yang pertama sejarah bendera negara kita. Kita dah tahu dari mana asal usulnya bendera kebangsaan negara kita yang telah reka bentuknya diilhamkan oleh Encik Mohamed bin Hamzah melalui pertandingan yang dianjurkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1949. Jadi kita mestilah menghargai jasa dan juga sumbangan yang telah diberikan oleh Encik Mohamed bin Hamzah yang telah mereka cipta bendera kebangsaan negara kita. Yang kedua ialah maksud nama bendera kebangsaan kita. Okey, nama yang diberi ialah Jalur Gemilang yang telah diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1997 bersempena dengan tahun ke-40 kita merdeka. Dan seterusnya yang ketiga, kita telah mengenali identiti Jalur Gemilang. Kita dah tahu maksud-maksud warna dan juga lambang yang terdapat pada bendera kebangsaan negara kita iaitu Jalur Gemilang. Dan yang seterusnya, kita mestilah menghormati bendera kebangsaan kita. Sekiranya kita menghormati bendera kebangsaan kita, maka harmonilah negara kita. Kita mestilah mengetahui cara penggunaan bendera kebangsaan kita dengan betul. Dan yang terakhir sekali, kita juga mestilah mengenali dan juga menghormati bendera-bendera kebangsaan negara lain supaya kita dapat menjaga keamanan sejagat dan meningkatkan pemahaman kita di peringkat global. Dan insya-Allah setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini mengenai bendera kebangsaan kita iaitu Jalur Gemilang. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.